Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial tata bahasa. Topik kita pada kali ini ialah kata majmuk. Kata majmuk bukanlah sesuatu yang asing bagi kamu. Sedar atau tidak, kamu sering mengungkap kata majmuk dalam perbualan ataupun kamu pernah mendengar ungkapan kata majmuk ini. Baiklah, mari kita kupas apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Seperti biasa, sebelum memulakan pembelajaran, cikgu akan mempertontonkan sebuah klip video mengenai kata majmuk. Jadi, cikgu harap kamu dengar dengan teliti apa yang diperkatakan dalam klip video ini. Mari kita saksikan bersama. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu. Hai Mary, sudah makan? Sudah, saya makan nasi minyak ini. Sedap sungguh. Oh, makanan di sini dimasak sendiri oleh mak ngah saya. Itu yang memegang dulang air. Kuih muih pula dibuat oleh pemuda yang memakai baju kemeja itu. Wah, hebatnya. Kamu semua mengadakan majlis ini secara kerjasama? Ya, sebelum mengadakan majlis, kami akan membentuk satu jawatan kuasa. Sebagai tuan rumah, ayah saya akan beritahu setiap orang tentang tanggungjawab masing-masing. Nasi minyak, dulang air, baju kemeja, kerjasama, beritahu, tuan rumah, tanggungjawab dan jawatan kuasa. Apakah jenis kata ini? Ya, ini ialah contoh kata majmuk. Kata majmuk ialah rangkaian dua perkataan atau lebih yang membawa makna tertentu. Lihat contoh ini. Perkataan nasi dirangkaikan dengan minyak akan membentuk kata majmuk nasi minyak. Kata majmuk terbahagi kepada dua bentuk, iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Mari kita ketahui tentang kata majmuk dengan lebih lanjut dalam modul ini. Baiklah murid-murid, kamu baru saja menonton klip tentang kata majmuk. Di dalam klip pembelajaran tadi, kamu telah mendengar beberapa perkataan ungkapan kata majmuk. Antaranya ialah nasi minyak, dulang air, baju kemeja, kerjasama, jawatan kuasa, tuan rumah, beritahu dan tanggungjawab. Itu adalah antara ungkapan kata majmuk yang terdapat di dalam klip video itu. Baik, seterusnya kita akan kupas apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Cikgu akan beri penerangan berdasarkan slide berikut. Baik, yang pertama sekali kita cuba fahami apakah yang definisi tentang kata majmuk. Kita lihat di sini ya. Okey, kata majmuk berlaku apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan lalu membawa makna yang khusus. Di sini cikgu telah highlightkan dua kata. Dua kata ni bermaksud kata majmuk terdiri daripada dua perkataan. Ada dua perkataan dirangkaikan, di sini bermaksud disambungkan atau digabungkan makna. Apabila telah digabungkan dua perkataan itu, ia memberi makna iaitu maksud yang khusus. Baiklah, kita cuba memahami dengan contoh yang lain. Baik, contoh yang pertama. Okey,
ungkapan yang pertama ialah kereta. Okey, ini ialah kereta. Kereta, apa yang kita fahami, ialah sebuah kenderaan pengangkutan yang digunakan di atas jalan raya. Okey, ungkapan yang kedua ialah api. Api yang kita fahami ialah nyalaan, kepanasan yang menyala. Apabila dua perkataan ini, iaitu kereta dan api, bila digabungkan, maka ia membentuk kereta api dan memberi maksud yang khusus. Okey. Jadi kereta api itu bukannya kereta dan api. Dia dah berlainan daripada maksud asal. Kereta api ini maksudnya ialah kenderaan, sejenis kenderaan yang bergerak di atas landasan. Baik, contoh yang kedua, ini ialah gambar cermin. Kita fahami ialah cermin ialah alat untuk kita melihat wajah kita. Dan yang kedua, ada ungkapan kedua ialah mata. Mata ialah panca indera untuk kita melihat. Apabila dua ungkapan ini dicantumkan, dia menjadi cermin mata. Dia bermaksud yang khusus. Dia mempunyai makna yang tersendiri, iaitu alat kaca mata. Okey. Yang kedua, ini ialah gambar kaki. Yang kita fahami, kaki ialah anggota badan kita untuk kita berjalan. Seterusnya, tangan. Tangan ialah tangan juga adalah anggota badan untuk kita memegang sesuatu. Okey, apabila dua kata ini digabungkan, dia menjadi kaki tangan. Kaki tangan sini mempunyai maksud yang khusus. Apakah maksud kaki tangan? Okey, berdasarkan gambar sini, ialah anggota polis, merupakan kaki tangan. Jadi kaki tangan sini bermaksud keahlian ataupun pekerja. Jadi anggota polis ialah kaki tangan pasukan keselamatan. Baiklah. Antara syarat kata majmuk ialah kata majmuk yang dieja terpisah tidak ada tanda sempang di antara dua kata dasar. Okey. Maksud di sini, apabila kita menulis kata majmuk, ia hendaklah ditulis jarak, bukan ditulis rapat. Dan apabila dijarak, tidak perlu diletak tanda sempang. Okay, contoh sini kita nak tulis kereta api. Jadi tak perlu letak tanda sempang di situ. Jadi murid-murid kena berhati-hati dengan menulis kata majmuk. Okey. Cara menulis yang betul, kereta, jarak dan api. Tak perlu letak tanda sempang. Baiklah. Kata majmuk terbagi kepada 3 kelompok. Okey, kita di sini boleh dibagikan kepada istilah bebas, istilah khusus, istilah kiasan. Baiklah, kita lihat beberapa contoh istilah bebas seperti alat tulis, air hujan, gambar rajah, atur cara, reka bentuk, kertas kerja. Itu istilah khusus. Manakala istilah kiasan. Kiasan ni antaranya ialah berat tulang. Ini adalah simpulan bahasa, berat tulang. Jadi maksudnya dah berlainan. Bukan tulang tu berat. Berat tulang ni bermaksud malas bekerja. Okay. Buah hati bermaksud orang yang disayangi. Kaki ayam bermaksud tidak berkasut. Cuba murid perhatikan semua kata majmuk ini ditulis terpisah, dijarakkan. Baiklah. Walau bagaimanapun, terdapat
15 kata majmuk yang telah mantap. Yang telah mantap di sini bermaksud ada kata majmuk yang perlu dirapatkan. Okey, tidak perlu dijarakkan, jadi kita perlu rapatkan semasa menulis kata majmuk tersebut. Jadi di sini disenaraikan 15 kata majmuk yang perlu ditulis rapat. Baik, kita lihat yang pertama, antara bangsa. Okey, di sini antara, dan yang keduanya ialah bangsa. Jadi dia tidak dijarakkan, dia dirapatkan. Jadi ini kerana ia adalah kata majmuk yang telah mantap. Di antara bangsa sini bermaksud sesuatu yang berkenaan dengan yang melibatkan banyak negara. Okay? Contohnya macam sukan, apabila contohnya sukan pertandingan bola sepak Piala Dunia, okay, melibatkan banyak negara seperti negara Brazil, Argentina, Korea, Jepun. Okay. Apabila melibatkan banyak negara, sukan pertandingan itu boleh dianggap sukan ataupun pertandingan peringkat antara bangsa. Okay. Yang kedua, beritahu. Okay. Beritahu. Okay. Beritahu di sini bermaksud melaporkan. Okay. Jadi perlu dirapatkan, tak perlu dijarakkan. Terusnya yang ketiga, bumi putera. Bumi putera ni bermaksud anak negeri, okay, ataupun penduduk asal sesuatu negara. Yang keempat ialah jawatan kuasa. Okay, jawatan kuasa sini bermaksud sekumpulan orang yang dilantik untuk menguruskan sesuatu persatuan. Okay, sebagai contohnya, di sekolah kita ada persatuan pengangkap. Jadi telah dilantik beberapa orang murid untuk menjadi ahli jawatan kuasa untuk menguruskan persatuan pengangkap. Seperti kita lantik pengusi, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa. Seterusnya yang kelima, kaki tangan. Okay. Kalau kamu perhatikan contoh yang cikgu bagi tadi, anggota polis, kaki tangan, itu ditulis rapat. Okay. Walaupun tadi kita belajar ia perlu dijarakkan, tetapi kaki tangan ni adalah kata majmuk yang telah mantap. Okay. Seterusnya yang keenam, olahraga. Okay. Olahraga iaitu ahli sukan. Yang ketujuh, kerjasama. Kerjasama bermaksud tolong menolong. Yang ke-8, matahari. Matahari pun dia je rapat. Okay, 9, setiausaha. Okay, setiausaha ni ialah orang yang dilantik untuk membuat kerja-kerja dalam persatuan. Okay, dalam satu organisasi. Okay, biasanya kerja surat menyurat. 10, sukarela. 11, suruhanjaya. Okay, suruhanjaya ni merupakan satu kumpulan yang dilantik untuk melakukan sesuatu tugas yang tertentu. Okay, 12, tanda tangan. Okay, tanda tangan ni kamu sering buat apabila kamu menulis surat. Di akhir surat tu kamu membuat tanda tangan, iaitu ringkasan nama. 13, warga negara. Okay, warga negara sini maksud penduduk dalam sebuah negara. Sebagai contoh, kita adalah warga negara Malaysia. Okay. Yang ke-14, pesuruhjaya. Pesuruhjaya ni adalah orang yang telah dilantik memegang sesuatu jawatan untuk menguruskan sesuatu. Biasa kita dengar pesuruhjaya sumpah. Okay. Baik, yang ke-15, yang terakhir sekali ialah tanggungjawab. Okay. Tanggungjawab adalah tugas yang mesti dilakukan. Seperti kamu mempunyai tanggungjawab untuk belajar. Baik, di sini ada 15 yang perlu kamu ingat.
Apabila menulisnya, perlulah dirapatkan, jangan dijarakkan. Cikgu dah susun ni dalam bentuk alfabet. Okay. Ada satu perkataan bermula huruf A, dua perkataan bermula B, sehinggalah ke huruf T. Dan kalau boleh, cikgu nak kamu ingat. Baik, seterusnya. Okey, untuk kefahaman, cikgu ada sedikit latihan untuk kita cuba buat. Okey, di sebelah kiri ni, di kelompok A ada 1, 2, 3, 7 perkataan, dan di kelompok B pun ada 7 perkataan. Baik, cikgu nak kamu cuba. Cuba padankan kelompok A, ungkapan di kelompok A dengan ungkapan di kelompok B, kamu gabungkan yang mana sesuai untuk membentuk kata majmuk. Baik, cikgu bagi tempoh 1 minit untuk kamu cuba. Baiklah, cikgu rasa kamu telah dapat menyusun. Baik, kita lihat adakah jawapan kamu sama seperti jawapan yang cikgu beri. Okay, kita mulakan dengan guru. Okay, guru di sini boleh dipadankan dengan apa? Guru emas, guru tangan, guru madu, guru randik. Okay, yang sesuai ialah besar. Okay, guru besar. Okay, itu guru besar ialah pengurus di sebuah sekolah. Okey, jam. Yang sesuai ialah randik. Okey, jam randik. Okey, biasanya kamu boleh jumpa jam randik ni di Mak Sain. Okey. Seterusnya surat. Surat ialah surat khabar. Bulan. Ya, bulan ialah bulan madu. Okey. Bulan madu ni bermaksud ialah percutian. Percutian pengantin. Selepas berkahwin, pengantin ni akan bercuti. Okey. Seterusnya, kanta. Okey, kanta boleh dipadankan dengan tangan. Kanta tangan. Kanta tangan sini bermaksud alat untuk melihat benda-benda yang halus. Kamu boleh jumpa kanta ni di Mama Sain. Khususnya kereta. Kereta boleh dipadankan dengan kuda, kereta, kuda. Dan akhir sekali anak. Anak boleh dipadankan dengan emas. Jadi dia akan membentuk anak emas. Maksudnya anak yang sangat disayangi. Baiklah. Setelah ini cikgu akan hantar kepada kamu 2 kuis, iaitu kuis Kahoot dan kuis daripada Google Form. Jadi kamu boleh cuba jawab soalan-soalan yang ada di dalam kuis tersebut. Baiklah, cikgu rasa kamu semua boleh faham dan jelas apakah yang dimasukkan dengan kata majmuk. Jadi, cikgu berharap kamu akan dapat menjawab soalan-soalan kuis yang cikgu akan hantarkan. So, cikgu harap kamu semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sentiasa duduk di rumah. Baiklah, semoga kita berjumpa di lain tutorial. Assalamualaikum.